Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita zikir sebagai permulaan. Tadi dah selawat tadi tu kan. Kita sama-sama. Wahai para wanita bidadari syurga sekalian, semua wajahnya indah-indah, berseri, comel-comel. Daripada pandangan mata jatuh ke hati. Subhanallah. Boleh senyum lagi sekali semua? Senyum pada orang sebelah. Senyum yang paling manis daripada hati. Sebab ada orang dia tak tengok ni siapa tu sebelah dia. Subhanallah. Lepas tu tanya khabar orang sebelah. Sihat awak khabar? Ada orang perempuan, doktor, ada orang perempuan untuk pertemuan kali pertama pun dia bukan tanya sihat ke tak. Awak pakai skincare apa? Ustazah, itu so yesterday. Kenapa? Itulah. Ataupun tanya tu lagi yang sebenarnya boleh? Tak apa. Boleh? Maksudnya it's normal kan. Kadang tanya awak buat treatment kat mana? Contoh semua. Tak, maksudnya Masya Allah, apa pun topik, kita sama-sama perempuan ataupun sesama Islam wajib saling tegur menegur. Kadang-kadang dalam satu majlis kita duduk sebelah orang tu kita tak kenal pun, dan sampai habis majlis, sampai sudah pun tak berkenalan, tak tanya nama, bahkan tak memberi salam dan tak bersalaman. Sedangkan Nabi SAW ada bersabda, apabila dua bersaudara ataupun ada dua manusia saling bertemu lalu bersalam, akan diampunkan Allah dosa-dosanya selama mana dia bersalam. Jadi bersalam dengan orang sebelah kiri kanan, InsyaAllah. Salam betul-betul. Bila salam, mata tengok mata, mata tengok mata bila salam. Salam, mata tengok mata. Tolong tu. Okey. Orang perempuan ni kita belum mula lagi kan. Saya kan nak ajar sikit. Orang perempuan wajah dia tu berubah bila dia saling menyapa. Macam tadi ada, yelah mungkin ada yang muka ketat sikit kan. Dah makin longgar lah. Maksudnya bila saling tegur menegur, jumpa je kawan-kawan ataupun jumpalah dalam satu majlis, itu dia antara satu terapi bagi seorang wanita. Tak kira dia bekerja ataupun dia di rumah, kan boleh rilis. Walaupun sekadar menyapa, salam, apa khabar, comel awak. Oh, seminggu comel awak tu kan. Sebab itu dia perempuan macam mana pun puji, sedapnya mata memandang, nampak muda. Yang itulah dia belek lama-lama tu depan cermin. Subhanallah, alhamdulillah. Kita nak zikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama ya. Wahai para wanita solehah, perhiasan dunia yang terindah dan bidadari di jannah. Nabi sebut apa? Ad-dunya mata', dunia ni indah. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik keindahan ataupun perhiasan yang terindah, al-mar'atu salihah, iaitu wanita yang solehah. Kalau tengok sekilas ni semua nampak solehah, walaupun dia adalah Linda. Bukanlah semestinya nama solehah. Mudah-mudahan kita semua walaupun bukan nama solehah, tetapi kita tetap wanita yang solehah. Wanita yang soleh, wanita yang baik. Baik dengan dirinya, sayang dirinya, baik dengan ahli keluarga dia, baik dengan kawan-kawan, baik dengan jiran-jiran. Subhanallah. Okey, insyaAllah kita kupas yang tu. Kita nak zikir, kita nak berzikir insyaAllah. Sama-sama, kena jemput Ella. Ella, zikir ni Ella. Subhanallah. Bagi kat Ella, bagi kat Ella. Kita ada Ella. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Nampak tak tiba-tiba kamera terarah ke sini ya. Masya Allah. Ramai yang sayang dan merindukan Ella, ada Imam Hasmi, ada Kak Joji, Kakak. oh Raka, Kakak. Kakak, oh ini Kakak. Oh, cara bukan tahu kan? Artis kenal artis. Lepas tu macam ada lagi artis-artis. Sebenarnya Zina Ahmad Dawud. Masya Allah. Oh, ini memang pelakon yang macam ni kita. Oh, ini memang kita panggil apa ya? Drama bukan, maksud saya ratu drama lah. Kan? Ya Allah, saya kan bila jumpa artis-artis dia kata kat luar kecil je dia orang ya. Sebab mungkin sebab TV tu dia lebar jadi nampak besar kan. Tak tahulah rupanya kecil comel-comel. Oh kriteria memang nak jadi artis. Dan sebenarnya bila saya tanya mana lagi artis sebenarnya semua kena angkat tangan. Angkat tangan semua artis kan? Siapa lagi artis angkat tangan? Semua artis semua angkat tangan. Tolong tu. Ya, apa maksud dia? Ya. Bukankah anda semua adalah pelakon yang paling handal buat drama dalam rumah tangga semasa? Dan banyak drama yang kita buat dalam rumah tu suami tak perasan pun itu drama. Sebenarnya bukanlah penat sangat, tapi bila suami balik pandai drama buat macam penat sangat. Kadang-kadang bukan stres sangat, sebab nak perhatian buat macam stres sangat. Padahal sebelum tu okey-okey je. Sebenarnya kita adalah ratu. Ratu drama, artis dan rumah tangga kita. Dan dengan karakter seperti itulah kita mencirikan rumah tangga. Kita memberi pelbagai warna. Kadang-kadang kita melakukan watak cara budak, kanak-kanak, kadang jadi wanita tua. Kadang-kadang berubah-ubahlah macam-macam. Kan, jadi tiba-tiba tak kuat semangat, tiba-tiba jadi soleha sangat. Yang keluar adalah zikir-zikir, dia sebab baru dengar ceramah. Astagfirullah abang, astagfirullah. Abang awak dah zikir satu kali selawat hari kan? Ya, kita mudah sangat berubah karakter, berubah perasaan. Sebab wanita memang Allah beri yang paling nak kata bukan menguasai, tetapi yang menghiasi ataupun kekuatan wanita itu pada emosi dia. Pada emosi. Kalau kita sebut wanita tu beremosi macam negatif kan? Tetapi sebenarnya wanita dia menghiasi emosinya, menguatkan dirinya dengan emosi yang powerful, yang kuat. Nanti kita kupas. Sebab saya tak mula lagi ni. Tak bagi salam lagi. Okey. Kita zikir dengan salawat. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Dan maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang, ataupun pada pagi sampai petang. Itu doa dalam bacaan apa? Doa iftitah. Siapa yang sempat dengar kuliah saya pagi tadi? Ada beberapa orang, Masya Allah. Kuliah pagi tadi lebih kurang dekat 2 jam lah. Habis dalam pukul 9 suku gitu. Lepas tu terus bergerak. Itu ngam-ngam je sampai. Daripada Serempan kan, ngam-ngam sampai. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya berkongsi tentang zikir yang berkaitan dengan doa iftitah, yang ramai di kalangan kita tidak beramal dengannya dan tidak tahu fadilat besarnya zikir doa iftitah ni. Dan apa kaitan dengan tajuk kita hari ini? Sebelum tu saya pun kena sebutlah juga salutationnya. Terima kasih ya kepada Dr. Hajah Linda binti Mat Hasim selaku tuan rumah ataupun penganjur utama yang menjemput kita semua untuk hadir ke Taman Syurga yang sementara di dunia, iaitu Majlis Ilmu. Seterusnya kepada MC dirinya juga, Dr. Hajah Linda binti Mat Hasim, Masya Allah. Dan pembaca doa Puan Wan Nur Hatini binti Wanpa. Subhanallah.
Pelakon juga Ya, rasa nyanyi. Adalah penyanyi kat rumah kan. Masya Allah. Suamilah yang buat album kan. Okay. Dan terima kasih pada Dr. Hajar Dinda binti Mat Hasin, CEO Sky Hill Clinic, Datuk Rozana. Baru tahu Datuk Nana punya. Panggil glamour. Okey. Kemudian ada Datuk Dinda juga, Datin Seri Datuk Hajar Haslinda binti Hashim. Kemudian Puan Wan Nur Hatini binti Wan Pa, owner Dewan Seri Hatini. Oh, Dewan tu dekat? Masalah saya profesional. Oh gitu. Subhanallah. Ini saya ajak Ustazah Hati. Ya, insya-Allah kita buat majlis ilmu lebih ramai, lebih daripada ini, Masuk insya-Allah. 300 orang ke? Bila masuk 300 orang, kita kumpulkan para bidadari, insya-Allah. Kemudian Datin Seri, Datin, rakan-rakan, Puan Seri, Tiang Seri, semualah. Begitu kan, Tiang Seri di rumah tangga kita, masya-Allah. Kuih seri muka, semuanya berseri-seri belaka. Subhanallah. Dan sahabat-sahabat yang menonton secara live. Okey, tajuk kita apa? Rawat hati, suci diri, sihat disyukuri. Tadi saya tergantung pasal apa? Pasal doa iftitah. Sebelum saya pergi kepada doa iftitah, itu amalan yang kita nak kongsi hari ni. Saya suka kalau perasan saya akan share amalan-amalan yang dah biasa. Cuma saya tambah nilai, saya beri kefahaman supaya kita boleh istiqamah. Kita kadang-kadang cari zikir, amalan yang susah, yang payah, yang kita tak familiar daripada kecil. Lepas tu mulalah kita hafal-hafal, tak hafal tinggal terus. Jadi doa iftitah adalah doa yang kita belajar pada kecil, cuma kita tak tahu fadilat dia, kelebihan dia. Dan bila kita tahu, kita tak akan meninggalkannya. Saya tanya dulu kepada para wanita sekalian, apa ujian paling berat bagi wanita? Okey, ujian apa paling berat? Paling rasa wanita kalau dia uji ni stres sangat lah. Oh, suami. Okey, suami, anak, istilah. Tak cukup masa kan, banyak benda nak buat. Ujian, masa adalah ujian. Okey, lagi apa lagi? Itu orang ni, bentuk ujian. Oh, kesihatan. Betul, setuju. Kesihatan adalah satu ujian. Kesihatan mental, emosi, fizikal. Okey, lagi? Kewangan ada satu ujian yang berat. Maksudnya stres lah kalau perempuan hadapinya. Lagi? Kesihatan. Ya, kesihatan. Kita dah sebut tadi. Ya, lagi? Kesabaran. Okey. Contoh lain, dikhianati. Betul? Dikecewakan. Lagi? Tidak dihargai, dicurangi. Selalu saya nak buat tajuk saya curang je. Berminat tak? Okey. Lagi apa lagi? Walaupun kita sebut pelbagai bentuk ujian, adakah setiap hari kita diuji? Adakah setiap hari kita sakit? Adakah setiap hari kita mental kita down? Setiap hari kita dikhianati? Adakah setiap hari kita diuji dengan suami, dengan anak? Sebenarnya ujian yang paling besar bagi wanita atau lelaki ataupun manusia adalah hatinya sendiri. Sebab dengan hati kita, kita diuji setiap masa, setiap saat, setiap hari. Ujian luar tu yang disebut, yang kita listkan tadi tu, ada ujian-ujian daripada luar, faktor luaran. Kita sebut suami, anak, kalau dikecewakan, tak dihargai, dicurangi, semua faktor luar kan? Tetapi yang setiap saat kita hadapi adalah ujian hati kita. Hati kita sendiri. Saya nak tanya, orang yang contohnya iri hati, dengki, orang yang bongkak, sombong, dia nampak tak dia sedang sakit? Tak nampak. Tetapi penyakit-penyakit hati adalah sumber utama kepada segala penyakit. Penyakit hati sumber utama segala penyakit. Orang yang baik, orang yang tak sombong, tiba-tiba dia ada buat perangai sombong, dia sakit tak? Dia sakit. Aku tak biasa buat macam tu, kenapa aku buat macam tu? Maksudnya tak pernah ni aku ni cakap tinggi suara macam ni. Orang yang baik, hati baik, bila dia buat sesuatu yang melibatkan penyakit hati, dia rasa dia sakit. Dia stres. Oh, lighting ha. Macam Sebab tak kuat sikit. Adik tolong dia. dia untuk, tapi okey, rasanya dah okey dah. Cahaya kick mana semua dah keluar dah. Okey, cuma
Tak. Ni tak gelap. Tak apa. Tak, cukup dah adik. Dah terlebih cahaya. Dia orang silau-silau dah dengar. Gua-gua ya. Ya. Tak apa. Itulah saya ingat apalah yang kalau orang tengah pagi suruh sengah. Apa ya? Yang menyebut kat belakang. Siapa awak? Nampak siapa Sarah? Awak boleh tunjuk lah Sarah. Awak pun kan? Awak harap orang tak nampak. Awak kan semua nampak awak. Awak cuba kecilkan diri baik tiang. Semua nampak. Jadi baik awak duduk sekarang. Ya, tak apa, tak ada masalah. Okey, puan-puan sekalian, kita kembali pada topik tadi. Ada orang, dia pemurah. Tiba-tiba satu hari jadi kedekut, dia akan rasa sakit. Ada orang jarang marah. Bila sekali dia marah, dia akan rasa sakit. Ada orang, dia bukan jenis yang suka cakap pasal buruk pasal orang. Tapi sebab ada ketua mengumpat datang. Ketua geng mengumpat datang, kalah dia. Kalau orang lain, dia tak layan pun. Lepas habis mengumpat, dia akan rasa, ya Allah sakitnya, rasa menyesalnya macam manalah. Maksudnya orang yang hatinya sehat, dia akan mudah rasa sakit dengan penyakit hati. Tapi orang yang hatinya memang dah sedia sakit, dia buatlah apa pun penyakit hati, dia tak rasa sakit. Kalau contoh penyakit fizikal, kalaulah contohnya sakit kencing manis, yang doktor kata tak boleh nak ubat dah, kena potong, sel-sel semua dah mati dah. Kalau kita ambil jarum, kita cucuk bahagian tu, dia ada rasa sakit tak? Tak rasa sakit dah, sel dah mati dah. Maksudnya kena potong. Contohlah doktor betul ke tak ni, doktor betulkan tu ya. Okay. Jadi dia tak rasa apa-apa dah. Doktor cucuk buat apa tak rasa apa dah. Padahalnya kalaulah kaki dia sehat, cucuk macam tu mesti ada rasa sakit. Jadi wahai para muslimat sekalian, kadang-kadang kita bimbang, kenapalah kita tak rasa berdosa dengan dosa-dosa penyakit hati. Na'udzubillah, takut hati kita dah tenat, dah nazak, dah sakit sangat, dah hitam. Sampai bila tambah satu je lagi titik hitam, dah tak nampak beza dah. Maksudnya titik hitam di atas penuh titik hitam. Tapi kalau kita buat titik hitam atas kertas putih, nampak tak titik hitam tu? Akan nampak. Kalau kita buat titik hitam atas kertas hitam, nampak tak? Tak nampak. Jadi saya ingin mengajak semua yang hadir pada saat ini dan yang menonton secara live, kita nak fokus kepada yang macam Dr. Linda sebut tadi. Saya bukan tak nak kaitan dengan penyakit fizikal. Saya pernah jumpa ada seorang doktor ni. Saya ingat nama dia, doktor lelaki, tapi saya tak sebut lah. Dia ada doktor perubatan, pakar sampai peringkat sekian-sekian. Jadi meninggalkan Kejaya tu. Lepas tu dia buka klinik dia rawatan di Terengganu. Doktor ni kat Terengganu. Dia doktor ni mu'alaf, asal India, lepas tu masuk Islam. Lepas tu dia saya sampai pergi tengok kawasan kebun dia, yang mana dia tanam pokok-pokok yang kita panggil apa ni? Dia ialah pokok-pokok ubat. Herba ni. Tetapi bagusnya dia tidak meninggalkan perubatan moden, dia gabungkan. Cuma masa tu dia tanya saya, Ustazah, I nak tanya you. Cuba you baca hadis Nabi yang berkenaan dengan semua baik buruk berkait dengan hati. Saya pun bacalah. Nabi SAW bersabda, ikut saya sabda Nabi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahia qalbun sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqah Rasulullah maksudnya maha benarlah kata-kata Allah, yang maha sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca firman Allah kan kita sudahkan dengan sadaqallahul azim. Lalu dikata, Ustazah terjemahkan hadis. Menarik. Sebenarnya saya suka jumpa orang-orang macam ni sebab mengembangkan lagi ilmu kita. Lepas tu saya kata, hadis Nabi ni Nabi bersabda yang bermaksud, ketahuilah bahawasanya dalam tubuh badan kamu ada seketul daging. Jika daging ini baik,
maka baiklah seluruh anggota badannya. Dan sekiranya daging ini buruk, busuk, kotor, sakit, maka busuk, kotor, sakitlah seluruh anggota badannya. Ala wahiyya qalbun, dan ketahuilah itu adalah hati. Lepas tu dia tanya, apa maksud hati yang disebut di dalam hadis Nabi? Apa yang Ustazah faham? Hati apa? Kita sedang berdiskusi. Lepas tu saya kata hati rohani. Hati rohani yang tidak boleh dilihat. Maka kita perlu merawat. Contoh daripada penyakit sum'ah, suka dipuji, penyakit riak, penyakit ujub, kagum dengan diri sendiri, penyakit bakhil, kedekut dan sebagainya. Lalu kita merawat dengan amal-amal soleh. Kalau kedekut, rawatannya sedekah. Kalau kita sebut riak tadi tu, rawatannya adalah banyak memuji Allah dan banyak kita menghina diri kita sendiri. Kita banyak muhasabah diri. Maksudnya ada rawatan-rawatannya. Solat juga membersihkan diri daripada riak. Lepas tu dia kata, benar, apa saya cakap betul, Ustazah. Apa yang Ustazah terangkan memang betul. Tetapi bagi saya seorang doktor, saya melihat hadis ini dan saya mengkaji kaitan hadis ini dari sudut fizikal. Sebab semua penyakit ada kaitan dengan jantung. Semua penyakit mesti ada relate dengan jantung. Dan saya melihat hadis Nabi ini merujuk qalbun itu adalah merujuk kepada jantung. Dan kalau tuan-puan, muslimat sekalian, tengok terjemahan qalbun, para alim ulama kebanyakannya dalam kitab-kitab muktabar bukan menterjemahkan hati, tetapi jantung. Kalau kita sebut sakit hati, kita tunjuk kat mana sakitnya hati aku. Hati kat mana sebenarnya? Hati bawah rusuk kiri kan? Kanan. Jadi siapa ni saya salah? Saya sebut kita ada orang betul kan? Kanan. Ada doktor pembantu lain juga hari ni. Ya, apa ya doktor ya? Ya, Doktor Rosmada. Cancala doktor hati. Hati kita sebelah kanan. Kita pernah tunjuk ke sakitnya hati aku? Liver. Hati tu kan bawah, rusuk kanan kan? Masya Allah. Tapi kita akan, bila marah, bila berdebar, bila terharu, bila seronok, kita akan rasa di mana? Jantung kita yang akan berubah. Kalau berdebar-debar, berdegup kencang, kan kita rasa, hati ni bimbang ya hati ni. Sebenarnya yang sedang beri defleksi bimbang tu, hati ke jantung? Jantung. Jadi aliran darah laju, berdegup laju, berdegup kencang, pam. Susah cakap dengan doktor. Okey, istilah tu doktor iakan je ya. Kalau teruk sangat salah tu barulah doktor salah sikit. Gitu. Dia kata, Ustazah, sebagai doktor, saya melihat hadis Nabi ini merujuk kepada jantung. Lepas tu saya kata, benar doktor, dalam banyak kitab menterjemahkan ketahuilah itu adalah jantung, bukan hati. Tapi kita orang Melayu dah biasa sebut bersihkan hati. Kalau sebut bersihkanlah jantung macam pelik Tetapi kita boleh sebut jantung hati. Si jantung hati. Kalau kita sebut hati ni rindu lah, sebenarnya perasaan tu terbit daripada hati kan daripada jantung. Jantung beri perasaan tu. Dia ada frekuensi jantung ni. Kalau rindu macam ni, kalau marah macam ni, kalau berdebar macam ni, kalau takut macam ni. Ia adalah daripada deteksi jantung tu. Dan kita tahu jantung inilah yang akan mengalirkan hasil daripada jantung tu ke seluruh tubuh badan kita, kepada otak, kepada semua. Lepas tu dia kata, kalaulah dari sudut fizikal, siapa yang boleh jaga jantung dia, maka seluruh badan dia akan sihat. Dan bagaimana nak dapat kesihatan jantung? Dia ada kaitan dengan penyakit-penyakit hati yang saya sebut tadi. Orang yang bakhil, jantung dia memang tak bagus, Ustazah. Orang yang riak, jantung dia pun tak bagus. Orang yang takabur, orang yang sombong, jantung dia tak bagus. Sebab bila dia buat kesombongan, dia buat penyakit-penyakit hati ni, sebenarnya jantung dia tu ada degupan yang bukan tenang. Sebenarnya ia berdegup dengan tidak tenang. Dan dia akan efek kepada seluruh tubuh badan. Lepas tu on the way tadi, saya baca tentang buku ajaibnya sedekah. Lepas tu topik belakang, kaitan sedekah dengan umur yang panjang dan sihat tubuh badan. Dan penulis ini dia gabungkan dari sudut fakta sains. Dia kata walaupun susah nak relate sedekah dengan umur panjang, hadis Nabi sebut kan, barang siapa yang ingin umurnya panjang, maka
hubungkan silaturahim dan juga banyakkan sedekah. Apa kaitan umur yang panjang? Kita kalau jumpa orang yang sakit kanat, kita rasa macam umur dia dah tak panjang, betul tak? Kita jumpa orang yang sihat dan kebanyakan umur 70, 80, orang umur 90, 100, kebanyakannya dia tak ada penyakit kronik, betul atau tidak? Ataupun dia ada penyakit kronik tapi dia boleh mengatasinya. Masya Allah. Dan kebanyakan, hampir semua yang saya jumpa, orang yang umur panjang 70, 80, sehat, cergas, saya akan tanya, jawapan hampir sama. Dia akan jawab, kita hidup kena tenang-tenang. Bukan tak ada ujian, tapi tetap cepat untuk tenang semula. Kita tak boleh apa-apa ustazah, pakcik ni cakap, makcik ni cakap. Tak boleh apa-apa macam over sangat bagi tekanan pada perasaan. Memang sedih, tapi kena kontrol. Memang marah, tapi kontrol. Maksudnya, bila sebut perasaan, perasaan ada kaitan dengan apa? Jantung juga. Betul tak? Perasaan berdebar marah, jantung juga. Masya Allah. Bila doktor lelaki ni bagi tahu saya begitu, saya kata, ya Allah, memanglah. Sebenarnya hadis Nabi ini, ia tidak sempit kepada hati nurani. Bukan kepada nurani tu, kita panggil roh tu yang tak nampak tu. Tetapi berkait dengan apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Mempengaruhi tak pakaian kita dengan jantung kita? Cuba pakai seksi, pakai berkembang, jantung jadi macam mana? Bukan rasa takut, rasa macam luhur jantung kan. Contoh, kita pakai tutup aurat, tiba-tiba kita yelah pakai seksi, tiba-tiba ada orang lelaki ketuk kita macam nak luhur jantung. Faham tak? Maksud saya, pakaian sangat mempengaruhi. Apa yang kita makan sangat mempengaruhi. Apa yang kita tengok mempengaruhi jantung kita. Apa yang kita dengar mempengaruhi jantung kita. Kita dengar suara Ella, dudak-dudak, berdebar-debar kan. Maksudnya, bila kita dengar lagu yang heavy, jantung kita beza tak berdegup? Frekuensi berbeza. Bila dengar selawat, jantung kita beza. Semua akan mempengaruhi jantung kita. Dan bila kita boleh jaga kesihatan jantung kita ni, sebenarnya kita menjaga fizikal, mental, emosi, spiritual. Semua kita jaga. Kalau kita kata kita nak jaga rohani kita, tak jaga makan kita, menipu. Tak jadi. Sebab kesihatan jantung kita tu ada kaitan dengan makan. Dan hormon pun mesti ada kaitan dengan jantung. Sebab patah hormon. Tadi dah buat mukadimah dah tadi dah. Pasal tu kan, maksudnya ada kaitan. Nampak tak? Saya tak boleh jadi doktor ya nak cakap pasal ni. Sebenarnya, tapi muslimat sekalian, ada tak satu benda yang kita macam baru faham lah, nampak sikit lah, ataupun sebenarnya dah tahu, cuma makin kita realise ataupun kita notice lah benda yang kita dah lama melupakan. Kesimpulannya, dalam badan kita ada 4 unsur utama kan? Ada 4 unsur utama. Pertama, unsur fizikal yang kita nampak ni. Yang paling banyak manusia bagi perhatian adalah unsur fizikal. Buat rawatan ni daripada ujung kuku sampai ujung kuku kaki, ujung rambut, muka, mata. Ikutlah kulit. Tak ada masalah pun, jaga. Itu yang luar. Tapi fizikal dalam, tak nampak kan? Fizikal dalam. Lepas tu unsur yang kedua, unsur apa? Emosi. Unsur yang ketiga? Cakaplah. Spiritual, betul lah, rohani. Lepas tu yang keempat, unsur environment tu kira unsur luar. Maksud saya sebut unsur yang kita bawa, kita carry setiap hari ni. Mental, emosi, fizikal dan juga rohani, spiritual yang kita tak boleh nampak. Antara 4 unsur ni, mana paling penting? Oh, mental paling penting. Rohani, okey, sebelah ini mental, sebelah ini rohani lagi. Sebelah sini doktor, fizikal dia cakap. Lepas tu ada kata emosi. Sebenarnya manusia tak boleh hidup tanpa 4 unsur ni. 4 unsur ni seolahnya kita boleh katakan sama penting. Semua related belaka. Kalau kita kata rohani paling utama, okey, dia kuat ni, dia nak solat ni, tapi dia lumpuh. Okey, dia nak rohani dia ni nak buat kerja dakwah, nak buat kerja agama Allah, tapi tak boleh, sakit kenat, terhalang juga. Betul tak sakit boleh menghalang dan mengganggu khusyuk salat? Sakit kepala denyut, boleh ke nak khusyuk?
Boleh ke nak zikir dengan khusyuk? Boleh ke nak baca Quran? Maksudnya kita macam mana kita nak empat unsur ni seimbang? Boleh ke tak boleh? Boleh. Seimbang boleh. Yang tak boleh perfect je. Mesti ada ujian di antara empat unsur ni. Dan kita tidak dituntut untuk sempurna. Kita dituntut untuk menjaga empat unsur yang Allah bagi kepada tubuh badan kita ni. Saya tanya puan-puan sekalian, wanita-wanita sekalian, macam mana nak jaga mental kita? Macam mana nak jaga mental? Puan-puan jaga mental macam mana? Makan ubat mental? Oh, ada yang kata istighfar. Okey, itu ada kesihatan rohani. Mental ada makanan dia. Apa makanan mental yang puan-puan bagi kepada mental ni, kepada akal? Apa makanan mental ataupun makanan akal? Ilmu. Betul, ilmu. Ilmu adalah makanan utama, makanan asasi, keperluan utama kepada akal. Ilmu. Pernah tak test? Lepas ni test, jangan buat-buat stres pula. Jangan cari sebab nak stres. Tiba hari tu tak ada sen. Macam mana nak stres ni? Abang buat saya stres sikit. Boleh test sebab saya selalu test pada diri saya. Bila stres ni kan soalannya ada tekanan tu pada mental. Mental kita sedang stres. Mental macam tu kan. Saya biasanya bila saya rasa down ke, mental stress ke, apa sajalah, saya akan cari mana-mana buku. Tapi mesti buku yang ilmiah. Bukan tiba-tiba baca komik ke, bukan buku mengarut, tapi buku ilmiah. Walaupun buku tu tak ada kaitan dengan masalah. Buku tu tak ada kaitan dengan isu yang sedang dihadapi. Asalkan buku tu ilmu. Lagi-lagi kalau baca kitab hadis Nabi ke. Ada orang kata, oh saya baca Quran. Betul. Tapi Al-Quran ni, kadang-kadang bila kita baca terjemahan, dia level tu tinggi, kita tak boleh nak relate dengan. Maksudnya Al-Quran the best. Siapa yang mampu, ilmu dia sampai tahap tu, dia boleh faham apa yang Allah sampaikan. Walaupun saya baca buku contoh, tiba-tiba saya dengan saya pun ambil buku ni, saya baca ajaib dan sedekah. Tahu tak apa yang sedang berlaku? Kita sedang, kalau kita fikir kan, contohlah kita ada masalah kewangan, mental kita stres dengan masalah kewangan, patutnya kita baca buku kewangan. Ataupun kita bincang dengan suami, bang saya nak bincang pasal kewangan ni, saya ada masalah kewangan, saya nak settle, saya kena bincang. Panggil semua staff nak meeting pasal kewangan syarikat ni. Kadang-kadang tu masalah bukan pada fokus masalah dan selesaikan masalah, rupanya melalui cara yang lain. Bila saya baca buku ilmiah, mental ni tiba-tiba lupa sekejap masalah tu. Lepas tu masuk ilmu, mental dapat makanan, tiba-tiba masalah tu nampak besar tadi tu, rasa kecil. Contohlah, antara yang saya buat contoh, mental ni sama ada dengar, kita akan dapat makanan mental sama ada dengar ilmu. Ataupun boleh dengar ni juga, dengar lagu, dengar nasyid. Tapi kalau saya nak pasang nasyid ni kan, dia akan jadi apa? Copyright, tak boleh. Antara cara saya, ibu-ibu muslimat boleh try. Kalau masa kita rasa stres, buka nasyid berkaitan dengan Rasulullah. Pernah cuba tak? Ada banyak lagu berkaitan dengan Rasulullah. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Lagi? Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, yang terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjangnya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kebenaran, terukir namamu di dalam Al-Quran. Sungguh, saya cakap, kalau mental saya down, saya tengah terkesan dengan kecaman ke, saya sedang down, ya apa sajalah tekanan mental, saya pasang lagu Rasulullah. Contoh lagu yang kedua yang sangat saya,
Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran kegenanganmu. Alangkah indahnya andai dapat ku kucuk tanganmu, alangkah indahnya. Air mata terus mengalir. Masa tu apa yang berlaku? Masalah yang besar-besar tu tiba-tiba dikecil. Ya Allah, sebenarnya hatiku rindu kepada Rasulullah. Sebenarnya hatiku ini rindu kepada pertemuan yang indah dengan Allah. Sebenarnya hatiku ini sangat mendambakan pertemuan dengan Rasulullah. Sebenarnya hati ini nak tengok sangat macam mana indahnya wajah Rasulullah. Tetapi kerana kesibukan dunia, kerana macam-macam masalah, kerana macam-macam ujian, kita lupa dengan perasaan fitrah yang Allah beri dalam hati kita, rindu kepada Rasulullah. Lepas tu masalah tu kita rasa kecil, kita pun terus bersemangat. Ya Allah, aku akan hadapi ujian demi ujian. Kerana ujian itu ni sangat sedikit dibandingkan ujian Rasulullah. Rasul kabarkan semuanya untuk umat. Rasul kabarkan semuanya untuk diriku, kerana aku adalah umat. Sebab itu saya bagi tahu, kadang-kadang saya bukan meremehkan orang masalah tekanan mental, jumpa doktor bagi ubat, ikhtiar, silakan. Tetapi banyak yang jumpa saya, Ustaz macam mana saya sekian-sekian, saya kata mulai sekarang tolong konsisten baca buku. Hari ni ramai wanita tak baca buku. Si rumah ke, wanita berkejaya ke, wanita apa tak baca buku. Saya wajibkan diri saya wajib baca buku. Buku tu memang ada sebelah tempat tidur. Nak tidur, saya lebih baik saya akan tidur dengan baca buku, biar buku tu jatuh atas muka saya. Anak seminggu sekali wajib habiskan satu buku. Dia orang dah habis dah buku kat rumah, jom pergi kedai buku. Dia orang akan dicatat buku ni, okey ni, lepas tu dia akan jumpa saya, terangkan buku tu baca apa. Oh, kisah ni, terangkan. Kalau dia tak boleh terangkan, baca lagi sekali pada awal sampai akhir, baca apa macam tu. Dia nak syarat je sebab Umi nak buat ni. Dia nak minta sesuatu boleh, ambil satu buku habis dulu. Kalau dah habis, Umi akan tanya baca apa, barulah dapat beli apa yang nak. Hari ini, betul atau tidak, kita tak membaca. Kita sombong dengan ilmu. Kita sombong dengan satu kebesaran Allah. Tahu kan? Kita tahu kenapa kita umat Islam, mukjizat adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ilmu. Seluruh ilmu ada di Al-Quran. Kalau Nabi Nuh, mukjizat dia apa? Perkayuan. Allah beri ilmu kelebihan sampai boleh bina satu kapal yang mana ombak dalam Al-Quran Allah sebut setinggi gunung, tinggi lagi daripada tsunami. Kalau tsunami kita tengok, tak ada kapal yang boleh lawan tsunami. Semua akan tenggelam kalau ombak setinggi tsunami tu. Tapi pada zaman Nabi Nuh, setinggi gunung. Kita bayangkan gunung Everest. Tetapi nak kata hebatnya, mukjizat ilmu Allah bagi perkapalan. Kalau Nabi Daud, mukjizat apa? Berkaitan dengan besi. Mukjizat Nabi Musa, macam-macam lah. Tongkat tu, macam-macam mukjizat. Semua Nabi ada mukjizat. Tapi mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim, Kalamullah. Sebab apa? Umat Islam kekuatannya adalah ilmu. Tetapi umat Islam, kita, wanita, kita sendiri, kita tak payah tengok kepada pemimpin ke apa, tengok diri kita. Kita lemah sebab mental kita lemah, kita kurang membaca. Saya kalau saya baca orang kencang-kencang kutu-kutu saya ambil buku, saya boleh, lepas tu saya boleh tepis macam tu. Saya jadi tak ingat dah. Sebab apa? Sedapnya baca ilmu ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mustahil otak kita ni boleh fikir dua benda dalam satu masa. Betul atau tidak? Mustahil. Bila otak kita mula alih kepada ilmu, otak kita mula melupakan tu. Kecuali kita tak fokus, kita buat-buat baca. Tapi kalau kita fokus, kita akan mudah rilis. Sama juga perempuan suka merajuk, baca buku. Kalau saya lah merajuk, saya tahu saya merajuk over kadang. Saya nak perhatian suami lebih-lebih. Tahu diri sedang over ni, tapi ikut perasaan. Mengunggulkan diri sendiri. Lepas tu kan, saya pun baca buku. Lepas tu baru rasa, ya Allah bodohnya aku. Kalaulah tak merajuk, dah kenyang dah. Sebab takkan merajuk jadi nak pergi makan kan. Macam tak sah lah merajuk tu, macam tak sesuai, tak kena. Macam takkanlah merajuk tiba-tiba tengok TV. Jadi merajuk yang logiknya adalah membungkam. Macam tu kan, duduk tepi katil atau penani, duduk dalam selimut. Padahal lapar kurak pula. Lepas tu, bila saya baca je
setiap baca buku saya terus tutup. Saya terus jadi boleh buat biasa. Okey bang, gini-gini. Sebab dia nak kata, ya, sebenarnya bukan suami, bukan staff tu, bukan masalah. Ya, semua itu punca. Tetapi dalaman kita terlalu lemah. Mental kita terlalu lemah. Makanan mental kita tak bagi. Okey, kita sebut pula pasal makanan rohani. Semua tahu makanan rohani apa? Zikir, solat, Al-Quran, selawat. Semua itulah makanan rohani. Termasuklah sedekah, buat haji, keluarkan zakat. Itu untuk kekuatan rohani kita. Nak tahu sihat tak rohani kita, tengok ibadah kita. Nak tahu roh kita, rohani kita sihat atau tidak, tengok ibadah kita. Kalau kita tak makan, itu kan makanan fizikal. Apa berlaku pada fizikal kita? Lemah. Lepas tu lapar tapi tak dapat makanan, dah menggeletar dah. Lepas tu suami ajak bincang, boleh bincang tak? Tak ada. Memang boleh marah je lah. Bukan boleh bincang. Tengah lapar. Maksudnya bila makan, kita pun jadi tenang. Baru boleh buat kerja. Betul kan? Baru boleh buat kerja. Sekarang, apa tanda makanan rohani kita tak cukup? Rohani kita sakit. Apa tanda? Tengok pada solat kita. Solat laju, solat lambat, solat akhir waktu, solat tak khusyuk, angkat takbir sebut nama Allah tapi semua ingat perkara selain daripada Allah. Tengok bila baca Quran, baca sikit ngantuk, sikit ngantuk. Sila terasa semua ya. Tengok phone boleh 2 jam, sejam. Baca Quran, satu buku surat dah main ngantuk dah. Ya Allah, kau maha mengetahui kelemahan hamba-Mu ya Allah. Sadaqallahul azim. Bukan main lagi. Tapi pernah jumpa tak orang boleh baca 1 juzuk tak ngantuk, 2 juzuk tak ngantuk? Saya dah jumpa seorang wanita nama Hajar Azazia, 3 hari sekali khatam. Setiap hari 10 juzuk. Saya jumpa depan-depan. 3 hari sekali khatam. Mungkin kita kata, ya tak ada kerja lain, dah tua, makcik-makcik nak buat apa kau tak ngaji? Carilah makcik-makcik yang lain. Kita esok jadi makcik 60-70 belum tentu boleh baca Quran sebanyak tu 10 juzuk sehari. Setiap kali lepas solat dia habis 2 juzuk. 3 hari sekali. Ni bukan cerita zaman makcik zaman dahulu kala. Ni yang saya jumpa 3 tahun lepas. Terkejut saya. Sebenarnya bukan dia cerita, kawan dia cerita. Saya pun pergi tanya, betul ke Hajar? Betul ke Hajar? Hajar 3 kali sehari. Alhamdulillah. Dia punya cakap, cara dia cakap, oh luar biasa. Macam mana Hajar boleh baca 30 juzuk 3 hari ni Hajar? Semuanya datang daripada Allah. Oh, insaf saja kan. Betul tak semua daripada Allah kan? Tapi nak cakapnya, Masya Allah, mata dia terang, umur dia 70 lebih, keinginan dia, dan itulah makanan dia, kekuatan dia. Sebab itu saya kata, nak tengok macam mana rohani kita kuat ke lemah, sehat ke tak, tengok macam mana ibadah-ibadah kita. Tengok pada sedekah kita, tengok pada zakat kita, tengok pada solat kita, macam mana solat. Okey, bayangkan sekarang tiba-tiba PMX datang. Contoh, PMX datang. Apa yang akan berlaku? Kecoh? Tak, semua akan berhenti. Buat apa? Saya pun akan berhenti ceramah, betul tak? Yang Mak Muhammad Perdana Menteri datang. Memanglah saya baik, bukan betul-betul ni. Maksudnya tiba-tiba datang tu kan, PM. Contohlah. Maksud saya, bila ada orang penting datang, orang nombor 1 Malaysia ni datang, duduk dalam majlis ni, boleh jadi saya pun berhenti ceramah. Lepas tu kita semua, contoh kita sedang makan, lepas tu PM duduk depan, kita buat apa? Berhenti makan. Tengah tengok movie kat Netflix, kod handphone, PM apa? Apa khabar? Hey, PM, berhenti tak tengok? Berhenti. Tapi apabila Allah panggil, hayya ala salat, boleh berhenti tak tengok TV? Alhamdulillah. Saya nak sebutkan apa? Subhanallah, antara tanda rohani kita ni kuat, saya sedang cakap pada diri saya. Kalau anda terasa, ramai kata saya cakap tu terasa macam, terasalah pada diri saya. Sebab saya cakap apa masalah saya, apa ujian saya. Saya boleh cakap sebab itulah antara ujian diri saya juga. Nak solat di awal waktu, ini perkara yang paling susah dalam dunia. Nak masak on time, tetamu datang, nak siap, nak ni kita boleh buat. Meeting on time 10 minit sebelum, itu ini kita boleh buat. Tapi solat on time paling susah, betul atau tidak?
Paling susah. Siapa yang boleh solat on time, semua masalah hidup dan dunia ni semua settle. Oh, itu memang susah berjuang. Tapi kalau kita boleh, bila hayya ala solat, siapa yang panggil kita tu? Allah yang panggil. Datanglah solat. Kita boleh tinggal segala urusan dunia, kecuali lah kalau yang urgent ke apa ke tengah bedah takkan berhenti kan. Doktor-doktor maksudnya. Tetapi ada setengah doktor dia akan adjust mengikut waktu salat. Ibu-ibu masak pukul 12.30. Lepas tu mulalah sikit lagi. Kejap lagi semayang. Cepatnya pukul 2. Sikit lagi. Tapi kalaulah dia mengutamakan waktu salat, dia akan start masak pukul 10 contoh. Sebab dia tak nak masa tengah masak azan. Dia adjust kerja dia. Sebenarnya Allah aturkan antara waktu zuhur, waktu subuh ke zuhur ada urusannya. Antara waktu zuhur ke asar ada urusan-urusan yang sesuai pada waktu tersebut. Asar sampai ke maghrib ada urusannya. Maghrib sampai ke isyak ada urusannya. Umat Islam, orang beriman, orang yang bertakwa, dia akan menyusun urusan kerja ke, urusan kehidupan ke, urusan keluarga ke, ada yang mengikut waktu salat. Betul atau tidak? Memang Allah bagi cantik. Ngam-ngam. Sebab itu ada setengah orang bila kata yang ni lepas asar ya, yang ni lepas zuhur ya, dia menyusun urusan tu berdasarkan waktu salat. Ini lepas subuh ya. Okey, kita akan buat ni lepas subuh. Tapi kita sebutlah pukul berapa. Maksudnya panduan kita menyusun aturan hidup adalah berdasarkan waktu solat. Orang yang cepat menyahut panggilan Allah, Allah juga cepat memakbulkan doa. Orang yang mengutamakan Allah, Allah akan utamakannya. Orang yang sangat memberi perhatian kepada perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, sangat berikan perhatian kepada dia. Adakah ini kata-kata saya? Tak. Hadis daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. "Ihfazillaha tajidu tujahaka." Siapa yang menjaga Allah, Allah akan berada di hadapannya. Allah sangat dekat dengannya. "Wa iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah." Nabi kata, orang yang macam ni, dia minta je dengan Allah, Allah akan bagi. Dia minta tolong je, Allah akan sangat cepat pertolongannya kepada orang yang sebegini. Bila ditanya, apakah maksud ihfazillah, jagalah Allah? Menjaga perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Puan-puan sekalian, seorang ibu, bila dia boleh tunjuk contoh, dia tengah tengok telefon contoh, tiba-tiba azan, dia boleh letak telefon, ataupun tengah tengok movie, lepas tu dengan azan dia boleh terus tutup, ataupun dia tengah buatlah kerja rumah apa lipat dia terus tinggal dan solat. Dia akan melahirkan anak, membentuk anak yang sangat luar biasa. Anak ni akan nampak apa-apa pun Allah nombor satu. Apa-apa pun utamakan Allah. Jadi kita tak perlu susah payah pun. Kalau Mi panggil nyaut, kalau Mi panggil tinggalkan kerja, tak. Anak yang melihat ibunya meletakkan Allah nombor satu, anak ini Allah akan jadikan dia memang akan jadi anak yang taat, anak yang baik. Anak yang akan mengutamakan bila mak dia panggil, "Alo," dia akan tinggal di tengah main game ke apa, dia boleh off, dia tahu keutamaan dia. Sebab yang paling utama dalam rumah adalah ibu dan ayah. Yang paling utama di dunia ni adalah Allah dan Rasulullah. Maksudnya, bila ni orang-orang penting ni, maksud orang penting kalau dalam rumah tangga, ibu dan ayah. Tapi kadang-kadang anak tak melihat kita penting, sebab kita tidak menjadikan Allah itu paling utama ataupun yang paling terpenting. Allahu Akbar. Okey, kita sebut pasal rohani. Kita dah sebut tadi pasal mental sikit. Lepas tu kita sebut pasal apa? Fizikal, kesihatan semua. Puan-puan, sayang tak tubuh badan? Mana lagi sayang? Yang dalam ke yang luar ni? Dua-dua. Gini Ella. Ada lagu. Rupanya Ella koci yo. Macam orang 29 cakap koci yo. Kecil je. Mungkin pakai high heel pun masa atas bentang saya nampak tinggi. Ini pun tinggi, comel masa kecil. Saya ingatkan dia, okey. Sama juga orang jumpa saya semua cakap macam tu. Ingat kan saya besar. Besar mana? Macam tu kan. Tapi rupanya okey, normal lah. Saya normal, semua normal ni. Jangan terasa tinggi besar ya. Okey. Saya sayang fizikal saya. Sayang, jaga kesihatan fizikal. Maksudnya luar dan juga dalaman. Kesihatan dalaman. Saya cuba belajar no sugar. Ni saya belajar pada Puan Lila juga ni, kawan saya ni. Puan Lila, Puan Rosma, Dr. Rosma ni, kawan baik ni.
InsyaAllah. Nangis sama-sama apa semua macam-macam ni. Kat tangan sikit. Kat siang sikit. Masya Allah Fadila. Ini founder Rehana, ni pula klinik Asala, Dr. Rosma. Masya Allah. Lepas tu, okey. Pasal kesihatan, wanita sekalian, amalkan tak berpeluh? Ustazah memang berpeluh, selalu buat kerja sampai berpeluh. Wanita, kita memang ada lagu iringan lagi ya, pasal berpeluh kan. Berapa orang ni yang tengok ni? Ramai juga. 4,000 dekat 5,000 juga semua yang menonton. Ya, 2,300 campur 1,600. Berapa dek? 4,000 lebih. Yelah, 4,000 lebih kan. Okey. Kita nak sebut, bukan kita nak sebut, saya nak cakap wanita. Contoh ada seorang wanita datang jumpa saya kan. Ustazah, saya stres dengan suami saya, bla-bla, suami saya ni. Yelah, memang tu lah topik utama kalau wanita. Saya stres dengan anak, suami saya tak menghargai saya, suami ni. Gini, siapa kata, saya dengar. Saya 4 tahun dah kerja perunding cara rumah tangga, kaunselor. Semua cerita-cerita, apa cerita konflik rumah tangga yang saya rasa macam habis dah semua. Cuma orang berbeza je. Faham tak? Orang je berbeza. Konflik tu habis, semua konflik dah lah saya hadapi dan saya bantu, saya uruskan. Ini bukan nak cakap bangga, nak cerita pengalaman saya. Saya jadi ketua unit urunding cara di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Macam ketua kaunselor lah. Sehari dah 5-6 kes. Puan-puan, kalau setiap hari orang jumpa ngadu masalah, puan-puan jadi apa? Stres. Akhirnya tutup pintu, tulis tak ada balik kampung sebulan. Kalau lah setiap hari orang ketuk pintu, seorang je cerita masalah, cukuplah. Sehari kami di agama 5-6 kes. Tak boleh nak kurang sebab kes menunggu banyak. Kalau lah kita kata nak ambil 3 kes je, apa akan berlaku? Yang akan tunggu lama sangat. Next tu, kesian orang. Jadi akhirnya 5-6 kes VIP, kes ni sebab benda yang VIP ke confidential sangat ke melibatkan pihak-pihak ni, mesti ketua yang kena ambil. Jadi masa tu usia saya start umur 26, masa yang muda lagi. Saya dipaksa cepat matang dan cepat tua. Sebab apa? Bukan isu masalah rumah tangga saya, masalah rumah tangga orang ni, yang kita kena fikir terbaik solution. Buat solat hajat, buat itu, minta petunjuk daripada Allah. Sebab apa? Keinginan nak bantu sampai settle. Dan banyak wanita-wanita yang mari dengan depression, dengan apa ni, saya kata apa? Puan pergi jogging lah petang-petang. Lepas seminggu nanti jumpa balik. Kita tengok macam mana hasil dia. Saya suruh pergi jogging. Apa kaitan dengan masalah saya ni, Ustazah? Ustazah panggillah suami saya, tolong nasihat dia. Dia punca saya punya masalah ni. Ustazah tahu tak? Kalau settle ni, saya okey, saya lain semua okey. Tuan-puan, nak suruh saya nasihat suami supaya suami berubah, itulah kerja paling susah dan paling tak nak saya buat. Nak ubah manusia lain paling susah, betul kan? Saya kata, puan petang-petang, puan ada tak pergi jogging? Boleh tak pergi jogging ke jalan-jalan dengan anak? Pergi keluar. Apa kaitan? Tak apa puan buat dulu. Nanti seminggu lagi saya bagi tarikh, kita jumpa. Ada 2 minggu lagi. Ada setengah klien yang saya tengok muka sebenarnya tua, okey. Nampak tua tu tak okey. Beza tak? Tak sama. Ya, tua okey. Kita tak nak lawan usia. Tak tahu apa. Saya rasa tak, umur saya ramai yang tahu kot. Umur saya 41 lah tahun ni, September, okey, belum lagi. Ni 40. Tahun lepas, sebelum tu umur saya 39. Nak nampak muda sikit kan. Okey lah, sebenarnya kau tahu hijrah lagi tua kan. Okey. Sebenarnya tua is okay, nampak tua is not okay. Ada orang umur 40, umur kau umur macam 50, faham? Yang tu yang tak okay, something wrong. Sama ada masalah kesihatan fizikal, masalah mental, ataupun masalah emosi, ataupun masalah ni. Pernah tak jumpa orang nampak lebih tua daripada usia? Ada, tapi kita dalam hati je lah kan. Nak kan umur dia 40 pun 50. Contohlah. Tapi hari ni ramai orang nampak lebih muda daripada usia. Sewa. Semua ni, Masya Allah. Jadi bila saya tengok klien muka, ya Allah, saya kata pergilah puan jogging sejam, jalan laju-laju ke pergi taman. Lepas jumpa 2 minggu, Ustazah alhamdulillah masalah saya dah selesai. Saya kata macam mana boleh selesai? Suami berubah tak? Suami tak berubah. Okey, saya tak kisah dah dia berubah tak berubah. Contohlah. Maksudnya kakak ada solution is bukan fokus pada suami tu. Faham? Ada solution lain.
Dia kata apa yang berlaku? Cerita-cerita pada saya apa yang berlaku. Bila saya jalan-jalan tu kan, bukan jumpa lelaki lain, okey? Bukan. Ya Allah, rupanya Ustazah, bila saya berpeluh apa semua, saya rasa sehat, saya rasa kuat, saya rasa macam saya tak tahu apa perubahan. Jadi saya macam okey je. Suami saya macam lantak kau lah, gitulah. Yang penting saya mula nak sayang diri saya. Oh, tiba-tiba dia keluar ayat tu. Bila saya berpeluh, saya tengok kulit saya pun makin sihat. Betul tak? Bila berpeluh, jogging, kulit saya makin sihat. Lepas tu badan saya makin kuat, makin bertenaga. Saya rasa macam saya seronok dan saya nak sayang diri saya. Saya tak nak dah menyakiti diri saya. Saya tak nak dah buat diri saya bersedih, berlebihan, stres berlebihan. Saya akan terus doa dengan yakin, moga satu hari nanti, dan saya yakin satu hari nanti suami saya akan berubah. Saya kata, puan teruskan. Sebab saya tanya, puan nak cerai ke nak teruskan? Orang perempuan bila cerita-cerita masalah, saya akan tanya soalan ni dulu, supaya nak cut terus, dia nak cerita daripada zaman dia lahir. Ustazah kena faham, sebenarnya saya macam ni berkait dengan apa yang berlaku ketika saya kecil. It's okay sebenarnya. Kalau anda masuk terapis, yang anda berbayar apa, anda boleh cerita. Tapi bila punca ada banyak kes menunggu, dah ada patient kat luar, memang kita kena cut. Okey puan, sekarang ni puan nak cerai ke nak bertahan? Syazah, saya tak fikir saya cerai, saya tak fikir. Okey, nak bertahan. So, yang fikir saya cerai, kita fikir saya bertahan je. Bertahan sama ada, bertahan nombor satu dengan diri sendiri. Puan-puan, Masya Allah, bila kita sebut pasal bersenam, betul tak perempuan ramai tak bersenam? Macam tak je, mengaku je lah. Your tu kan. Your. Anda akan jumpa wanita-wanita yang kuat, yang strong, mental apa, dia juga adalah, dia ada rutin dan disiplin menjaga kesihatan tubuh badan. Dia ada rutin dia. Dia ada pergi buat, maksudnya aktiviti fizikal mesti buat. Saya setiap pagi subuh, saya mesti jalan kaki pergi surau. Bukan nak okey, saya nak cerita, saya mesti jalan sebelum subuh, saya dah jalan. Surau tu, taman tu akan pergi dengan kereta ataupun dengan motor, tapi saya mesti jalan kaki juga. Saya jalan kaki pergi surau. Memang dengan suami, dengan anak-anak, wajib bangun awal, dia orang dah siap baju sekolah, pergi surau tu jalan kaki. Walaupun jiran naik kereta, naik motor, maksudnya jarak agak jauh. Bila balik, saya akan pusing beberapa kali. Saya akan buat benda tu seawal pagi. Sebab saya nak pulang pukul 7. Sebenarnya bukan makanan, tetapi kita tahu energy create energy, betul tak? Energy maksudnya create stamina. Bersenam, betul doktor, je salah istilahnya. Okey. Sebenarnya bersenam kita sedang menghasilkan banyak hormon. Betul doktor? Kenapa doktor tak anggur? Tambah ya? Ya. Bersenam meningkatkan hormon IGF-1, iaitu hormon awet muda. Yes, that's right. Tengok, that's right. Okay, lagi. Dia ada hujah-hujah dia, Ustazah. Okey. Dia juga merembeskan 4 happy hormon. Happy hormon, serotonin, dopamin, hormon reward. Kita tak habiskan 4 hari 4 malam. Betul. Maksudnya itu sikit. Ini doktor perubatan yang bagi tahu. Sebab itu ada kaitan tak? Saya nak settle masalah, dia stres dengan suami, saya suruh dia bersenam, ada kaitan? Ada kaitan sangat. Tiba-tiba emosi jadi stabil, mental jadi strong. Sebab hormon-hormon happy tu dirembeskan, hormon-hormon yang untuk kesihatan tubuh badan dirembeskan. Saya sangat suka buat benda tu sebelum subuh, sebab tidak ada udara yang lebih segar melainkan sebelum subuh. Tengok tak orang Cina, dia orang jogging sebelum subuh? Dia orang dah penuh dekat taman. Sebab dia orang belajar energi apa yang dikeluarkan sebelum subuh. Dari segi tenaga alamnya, dari segi frekuensi alamnya. Sebab itu kalau kita boleh bangun awal, lepas dah tahajud semua tu, jalan kaki, tempat selamat lah ya, jangan masuk dalam hutan pula. Dan kalau pusing rumah kita, jalan kaki pergi surau masjid yang jauh sikit, tengoklah seminggu kita buat, kita ada perubahan yang sangat ketara. Mental kita strong, kesihatan kita, rohani kita pun, bila baca Quran jadi fokus, bila solat kita boleh khusyuk sebab tubuh badan kita sihat dan kuat. Sebenarnya bukan masalah besar. Jiwa kita tu yang kecil sampai masalah tak muat nak masuk dalam jiwa. Sempit dia, sesak dia dalam jiwa yang kecil ni.
Tapi bila jiwa kita besar, mental kita pun kuat, masalah tu besar tapi dia cuik je. Lepas tu di quiz dia tu je, piu. Macam tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi saya ingat diri, kena ada aktiviti bersenam, jalan laju ke, berlari ke. Maksudnya apa-apa aktiviti yang akan merembeskan ciptaan Allah yang sangat hebat dalam tubuh badan kita, hormon. Hormon ni benda yang semula jadi Allah beri dengan cara semula jadi seperti tadi. Kalau nak cerita pasal fizikal lagi, saya juga mengurangkan gula, no gula. Saya dah belajar minum air, teh tanpa gula, itu tanpa gula, meninggalkan gula. Sampai bila makan benda manis sikit, saya rasa manis sangat. Dan saya rasa perbezaan yang ketara. Sebab gula, bila untuk pasal kulit, itu yang menyebab aging. Betul tak? Gula penyebab. Silakan doktor. Gula adalah racun putih yang menyebabkan sel-sel membunuh ataupun menua dengan lebih cepat dan pantas. Sel-sel menua dengan lebih cepat. Sebab sekarang ni ilmu-ilmu macam ni semakin berkembang, betul atau tidak? Alhamdulillah, dulu saya tak ada minum teh tanpa gula. Sekarang nikmat sangat minum teh tanpa gula, menikmati rasa teh tu tanpa gula. Mak saya kata gantilah stevia, Asma minum teh tanpa gula tak ni. Sebenarnya pasal kesihatan mak saya banyak ceramah pada saya. Asma macam ni, mak saya umur 61. Ramai orang kata macam saya ni. Mak saya masa saya balik hari tu 2-3 hari pasal kesihatan je. Asma gini, sebab dia baru dengar ceramah kesihatan daripada doktor tu doktor ni. Pasal makan gini-gini, pasal ni air gini-gini. Lepas tu WhatsApp dalam grup family tak berhenti-henti pasal kesihatan. No stop, mak. Sampailah saya belajar berhenti gula sebab mak aturan waktu makan, jangan makan lepas isyak. Lepas isyak, siapa makan, tu yang muka bangun pagi sembab. Doktor? Ya. Ada kaitan. Muka sembab, muka tak berseri, cepat tua, apa semua ada kaitan. Jadi belajarlah. Pagi ni tak sempat ni kalau nak masuk semua ni. Okey, yang terakhir. Kita dah sebut pasal mental, dah sebut fizikal, dah sebut pasal rohani. Saya tak sebut lagi pasal emosi. Emosi kita perlukan apa? Perempuan? Kasih sayang, perhatian, perhargaan. Lagi? Belayan, pujian. Emosi suka pujian kan? Okay, lagi? Kemesraan. Lain kan? Kalau Ella, mungkin Ella kalau dia bercakap macam menyanyi kot ya. Gaya dia kan, abang nak makan ke tidak? Betul kan? Tak tak. Tapi dia ada gaya dia, dan gaya Ella ni dia bukan buat-buat. Kalau orang lain buat-buat nampak ketik, tapi Ella dia naturally. Faham tak daripada dulu kan? Kalau dia bercakap, kalau ada temu bual tu kan, saya tengok cara dia bercakap. Leka pula tengok cara dia bercakap. Tapi itu memang dia, bukan dia buat-buat. Tapi kalau saya buat, muntah semua. Okey. Jadi puan-puan sekalian, okey, kita cakap pasal emosi. Saya sebut keperluan-keperluan emosi tu tadi tu kan? Kasih sayang semua. Macam mana kita nak dapat makanan emosi tu? Macam mana kita nak dapat? Sebab itu, pakar-pakar hari ini motivasi sebut apa? Bagi merawat kesihatan seorang isteri, beri takungan emosi kepada isteri. Lepas tu, saya tengoklah macam Dr. Razif, adalah beberapa orang yang selalu beri nasihat-nasihat ni. Dia kata para suami berilah takungan emosi pada isteri. Beri perhatian, beri kasih sayang, beri sekian-sekian. Faham? Betul. Oh, ramai like, terutamanya perempuan like. Betul. Lepas tu tag nama suami. Tengok ni bla-bla. Okey. Memang betul, tepat. Tetapi saya nak tanya, adakah wanita ataupun isteri akan dapat benda tu daripada suami? Tak semua wanita dapat. Walaupun dia berbuih mulut, bang, ni bukti, ni buku yang menulis apa yang patut abang buat pada saya. Tetapi kalau dia tak nak, kalau dia ada ego, kalau dia rasa benda tu lasan je, nak perhatian, kaitkan dengan ini, maksudnya susahnya nak ubah. Akhirnya kita kena buat untuk diri sendiri. Macam mana kita nak beri makanan kepada emosi kita? Macam mana kita nak bagi makanan pada emosi kita? Ada cadangan? Me time. Betul lah tu, me time. Contoh me time yang puan suka buat? Okey, ada yang pergi nature, ada pergi rawatan dengan Dr. Linda contoh. Ada pergi buat spa, ada pergi urut-urut, ada yang melukis.
Faham tak? Benda-benda yang kita buat suka tu adalah makanan emosi kan. Ada yang pergi menanam, ada yang potong-potong pokok dan tak ada pokok pergi spa, pergi mengurut. Faham kan? Buat benda kita suka lah. Ya, buat apa yang kita suka, yang mana ketika itu kita boleh lupa sekejap beban, masalah. Salah ke kita nak buat apa yang kita suka? Tak. Islam adalah agama rahmat yang memang menerima fitrah. Manusia perlukan hiburan, manusia perlukan rehat, manusia perlukan unsur-unsur yang menggembirakan hatinya. Saya nak bagi satu cadangan. Antara kepulauan emosi kita yang sangat kuat adalah beri hadiah. Ramai ni beri hadiah kat saya ya. Powerful. Sebab itu Nabi sebut tahabu tahadu, tahadu tahabu. Siapa yang memberi hadiah, dia akan disayang, dia akan dapat kasih sayang. Contoh, ada satu benda yang hujung tahun saya buat surprise delivery kepada semua adik-adik saya 10 orang. Dan bila adik-adik bagi feedback yang diorang macam terkejut, happy sangat, seronok. Mula saya tak cakap, saya kata nak, saya dah pernah buat banyak kali benda ni. Tapi menggembirakan ahli keluarga berganda bahagia berbanding orang luar. Bahagia tu Allah yang bagi. Ramai dengan kita bahagikan kawan, bagikan jiran, bagikan klik-klik dia, bagikan geng-geng dia. Ramai lagi. Tapi dalam grup family, klik-klik, jarang, tak aktif, tak mesra. Dengan kawan-kawan ramai lagi mesra. Nabi menekankan sangat jaga silaturahim. Beri hadiah pada adik-adik, walaupun adik tu lama tak tegur kita. Walaupun abang tu sombong dengan kita. Walaupun kakak tu, maksudnya bila nak buat baik dengan adik-adik, betul tak ada ujian? Kita je selalu bagi, adik tak pernah bagi. Kita mula rasa nak ngungkit. Macam kita je buat surprise birthday kita, langsung dia orang tak ingat. Ujian berat bila kita nak buat baik pada ahli keluarga. Lagi berat, susah nak buat kebaikan, lagi tinggi ganjaran dan lagi tinggi, lagi hebat vibes dia. Nabi suka bagi hadiah. Sahabat Nabi suka bagi hadiah pada Nabi. Antara hadiah yang Nabi tak pernah tinggalkan, tak pernah tolak adalah wanyan. Sebab Nabi sangat suka wanyan. Bagi hadiah, buat surprise delivery pada mak, pada ayah. Surprise delivery pada adik-beradik. Surprise ni orang suka, kita pun suka, betul tak? Yes. Ya. Sebab apa saya sebut ni? Hadiah, kita suka tak dapat hadiah? Suka. Kita punya senyum tu boleh berapa hari sebab hadiah. Saya nak cakap, kadang-kadang hadiah ni lagi powerful daripada bercuti 3 hari 2 malam, 2 hari 3 malam. Masya Allah, hari ni orang boleh buat surprise delivery hujung jari je. Saya pun bukan saya packing, saya order dengan orang tu, saya bagi alamat, lepas tu terima. Maksudnya kita boleh buat benda tu 10 minit, 5 minit, kita berhubung dengan orang tu, transfer, okay ni semua alamat, dah settle. Tetapi saya tak nak cerita apa yang berlaku selepas saya gembirakan adik-adik saya. Benda yang luar biasa berlaku, yang saya tak sangka-sangka, yang Allah gembirakan. Bila kita gembirakan hati orang, sebenarnya kita sedang memberi takungan emosi kita. Kalau kita rasa adik-adik kita gembira, yang lebih gembira sebenarnya kita. Kita punya gembira tu tak tahu nak cakap macam mana. Bila adik ucap terima kasih, bila kakak ucap terima kasih, bila dia orang buat video, bila dia orang macam sebab sangat. Saya tak tahu nak cerita, saya boleh senyum seorang-seorang sampai sebagian pasti seorang sebab bahagia. Dan bila kita buat begini, ikhlas semata-mata kerana Allah, tutup, tak harap langsung balasan. Orang yang boleh cut, tutup, tak harap balasan manusia, bersedialah untuk terima balasan daripada Allah. Bersedia untuk terima. Kalaulah kita harap balasan adik, lepas tu bila Kak Raya, Dek, kau ingat tak akak buat sekali-kali? Kau buatlah sekali-sekala surprise akak. Adik pun mula bengang. Ui, tak apalah. Daripada dia dulu mungkit-mungkit, dia pun buat je lah. Mungkin dia bagi nilai yang sama. Tapi bila kita buat ikhlas kerana Allah, adakah nilai sama? Allah balas nilai yang berganda. Allah balas nilai yang tak disangka-sangka. Dan ikhlas adalah ganjarannya syurga. Ini saya nak kata, orang perempuan memang suka buat orang happy, betul tak? Masak best-best, suami happy, anak happy, sekian-sekian. Tapi ujian kita kurang ikhlas, menyebabkan lepas dah happy-happy, nampak muka suami happy, lepas tu kan sekejap je boleh berubah, sedih, marah, ada something wrong berlaku.
Awak langsung tak puji, saya masak. Contohlah. Oh sorry saya lupa. Kalau awak betul-betul ikhlas ni awak tak lupa. Macam mana awak lupa? Takkan saya setiap kali masak saya kena ingatkan awak ada jadi gaduh besar pula. Kamu betul hargai saya, awak tak puji. Awak dah tahu saya suka awak puji. Suami pun kenyang tadi nak keluar balik makan. Sebab emosi kita kan. Tapi kalaulah kita masak, ya Allah, okay, kita pun nampak dia gembira, tak apalah. Sebab dia sedap sangat makan sampai terlupa, sampai hilang ingatan sebab sedap sangat kan. Jadi so okay, kita pun happy je, gembira, Masya Allah. Nanti Allah akan siapkan hidangan di syurga. Di dunia kita siapkan hidangan untuk manusia, Allah akan siapkan hidangan untuk kita di syurga. Jadi kesimpulannya, wahai para wanita sekalian, tajuk kita sebenarnya dah lebih sangat ada masa kan. Berapa ni? Lebih kurang lah ni. Sekarang pukul 12. Sepatutnya habis pukul 12 lah. Oh, saya tepati masa. Oh, saya dah melepasi masa. Sepatutnya 11.45. Tak apa. Kita tutup dengan apa yang kita sebut last tadi. Dan saya sebut awal tadi. Saya sebut awal apa? Kekuatan wanita adalah, doa kita saya akan sebut juga. Kekuatan wanita adalah emosi dia. Why saya sebut emosi? Doktor fikir hujah apa untuk menyokong saya. Okey, doktor? Okay. Contoh, wanita yang nak bersalin. Sakit tak? Okay. Contraction, sakit. Mental down tak masa tu? Down, takut nak bersalin. Siapa tak takut? Saya 27 kali ke-7 tu, ketakutan yang sama. Mental tu takut. Badan sakit. Masa tu, rohani nak zikir, nak apa, sedang sakit tu, boleh baca Quran masa tu? Ibarat kata ni, apa kekuatan yang ada masa tu? Saat tak ada kekuatan dah. Fizikal tak ada kekuatan, mental tak kuat. Rohani betul lah, kita doa-doa tu kekuatan kita. Tapi masa tu emosi kita sedang berjuang dengan penuh kasih sayang nak melihat wajah anak kita. Betul tak? Masa tu kerana emosi kasih sayang yang begitu kuat, kita nak tengok anak kita kandungkan dengan penuh kasih sayang dan kekuatan emosi tu bersama selepas melahirkan. Sakit-sakit tu boleh rukuk, sakit badan. Sakit-sakit tu bagi susu. Bagi susu sakit tak peringkat awal? Saya menangis setiap kali nak bagi susu. Lepas dah 4-5 hari baru tak sakit. Hari pertama, kedua rasa macam sakit. Sebab daripada susu tu tak ada, nak keluar, dia punya sakit tu mengalir air mata, rasa perit. Lepas tu saya ada masalah rengat. Ada orang tak rengat. Saya bila lepas bersalin, semua rengat. Dia mari balik contraction tu. Saya sampai, first saya tak tahu. Saya cuba nyusu. Mari bermulas perut. Saya kata, ada seorang lagi baby. Saya ingat macam contraction nak bersalin lagi. Faham tak? Maksudnya rengat tu dia datang dalam 3 hari. Lagi menyusu, lagi sakit. Tapi kenapa tetap menyusu? Logik akal, dah sakit jangan buat. Emosi, fizikal dah lemah, ini dah lemah. Orang lelaki takkan sangkutnya nak ulang kesakitan yang dia tahu dah sakit. Tapi kekuatan emosi wanita, malam tak tidur malam, dukung. Saya nak tanya sekarang, dukung anak orang boleh berapa lama? Anak yang cantik-cantik berapa lama boleh dukung anak orang? 2-3 minit. Comel-comel letaklah. Saya suka budak. Tak ada nak dukung sampai sejam. Anak sendiri boleh dukung sejam, 2 jam. Emosi kasih sayang. Sakit pinggang tak? Sakit. Nak kata orang perempuan, kalau kena cara, emosi tu boleh jadi wanita yang happy walaupun dia sakit. Walaupun dia penat, dia boleh masak. Sebab emosi dia tu strong. Sebab dia nak gembirakan hati suami, anak-anak dengan masakan dia. Padahal dia demam. Fizikal dia tak kuat masa tu. Mental dia pun tengah ada masalah. Tapi masak juga emosi dia kuat. Allah ciptakan wanita ini ada rahim yang tak ada dalam tubuh badan lelaki. Apa maksud rahim? Pengasih, penyayang. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, penyayang. Wanita ini kekuatannya kasih sayang. Kasih sayang sangat powerful yang ada dalam diri wanita, yang sangat besar. Lepas tu wanita dia sangat hebat dalam memaafkan. Wanita sangat hebat dalam memberikan kebaikan pada orang keliling, orang susah apa semua. Jadi kita gunakan kekuatan emosi yang Allah bagi, tetapi kena seimbangkan dengan mental, fizikal, rohani tadi tu. Kemudian saya sudahi, saya nak sebut hadis Nabi yang berkaitan dengan doa iftitah tadi. Satu ketika, ia adalah hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih, tak ada keraguan. Nabi solat jadi imam, kemudian di belakang Nabi ada makmum di kalangan sahabat Nabi yang baca doa iftitah dengan kuat. Lepas habis solat, Nabi tanya, siapakah tadi di belakangku? Siapa tadi baca kuat dengan kalimah
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu saja. Yang kita baca panjang tu, siapa nak baca panjang silakan, itu ada di riwayat yang lain. Tapi yang berkaitan dengan hadis Nabi yang saya bacakan ini, tiga rangkap tu saja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu saja. Lepas tu sahabat Nabi ni senyap, semua tak ada mengaku. Sebab apa? Dia takut kalau dia mengaku dia buat benda yang salah. Lalu dia tak mengaku. Tapi Nabi tanya lagi, siapa tadi yang baca ni? Siapa yang baca ni? Akhirnya dia mengaku. Rasul pun kata, ketahuilah, dengan zikir tersebut pintu langit terbuka untuknya. Pintu langit terbuka untuk orang yang baca doa iftitah ni, yang baca ketika solat. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pendek je kan? Kau nak sambung wajah tu wajah dia lain sampai akhir, silakan. Tapi bila saya berkongsi doa ni yang pendek, insya-Allah kita tak akan tinggal lagi. Antara sebab kita jadi tinggal doa kita sangat panjang. Kita nak cepat kadang tu adalah rasa macam panjang tu berat. Tapi kalau saya dah kongsi yang pendek, insya-Allah jangan tinggal. Doa Nabi kata disebabkan zikir tersebut pintu langit terbuka. Apa maksud pintu langit terbuka? Doa yang kita baca dalam solat mustajab. Allah angkat, Allah angkat. Kenapa doa? Maksud dia doa iftitah, doa pembuka. Pembuka kepada solat, pembuka kepada pintu langit. Masya Allah. Allahu akbar. Kita tahu as-salah doa. Doa solat itu ada doa. Apa yang kita doa dalam solat? Daripada start Allahu akbar, baca tu semua doa sampai bagi salam semua doa. Apa yang kita baca masa duduk antara dua sujud? Rabbi fili, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Lagi? Wajibulni, tutuplah aibku. Warfa'ni, tinggikanlah darjatku. Warzuqni, berikanlah rizki kepadaku. Wahdini, berikanlah hidayah petunjuk kepadaku. Wa'afini, afiatkan aku, sihatkan tubuh badanku, sihatkan. Wa'fu'ani, maafkan aku ya Allah. Berapa tu? 8 perkara yang kita minta di dalam antara dua sujud adalah yang kita perlu sepanjang hidup kita. Itulah keperluan kita. Naik darjat, tutup aib, rezeki, sehat tubuh badan. Apa lagi? Diampunkan Allah, dirahmati Allah. Kita baca setiap kali antara dua sujud. Saya semalam demam. Malam tadi saya rasa saya tak boleh nak kuliah pagi tadi. Lepas tu sakit kepala sesama. Lepas tu ada buat air, bukan air terapi, adalah halia campur sekian-sekian. Apa yang saya fokus adalah setiap kali baca duduk antara dua sujud. Solat maghrib dan tadi, solat isyak. Sebab macam Ella Panado tu lah. Ingat saya ada masa untuk pening kepala? Saya pun ingat saya ada masa untuk demam. Gitu. Betul. Saya mudah nak demam, nak sakit. Bukan apa. Jumpa ramai orang. Lepas tu mungkin kurang waktu untuk rehat. Jadual sangat padat. Saya tanya PA semalam, tengok sikit jadual. Tak ada satu hari pun kosong. Penuh. Mindset saya, okey, bulan ni memang struggle, memang penuh. So saya tak ada masa untuk sakit. Dan saya tak boleh sakit. Tapi bila Allah bagi signal sekejap saya sakit, saya akan fokus doa antara dua sujud. Masa duduk antara dua sujud, saya akan doa betul-betul, sungguh minta dengan Allah supaya Allah beri kesembuhan. Sebab ada doa minta afiat daripada Allah, doa tersebut. Lepas tu doa iftitah, jangan tinggal. Sebab kita nak Allah angkat. Walaupun kita tak sempat. Suami saya sebut pagi tadi, sebab ingat nak bawa saya pergi klinik. Silap tak bawa pergi klinik. Sebab pagi tadi badan saya sangat panas. Bila dia rasa, silap tak pergi klinik. Saya kata tak apa, solat subuh. Suami tanya, nak batalkan ke kuliah? Macam mana? Tak apa. Sebab apa? Keyakinan kita dapat dalam doa solat takkan sama dengan di luar solat. Dan kita tahu doa dalam solat, doa paling mustajab. Kita mula dengan solat, baca doa iftitah, kita yakin pintu langit sedang dibuka oleh Allah. Lepas tu kita minta Allah beri sihat, Allah beri kita kuat. Allah beri tuan-tuan sekalian. Allah beri. Kalau fikir logik, mungkin nak kena terlentar, nak kena makan ubat, nak kesian. Tapi saya tak sempat nak pergi ambil kat klinik, tak sempat nak makan ubat. Cuma helper siapkan. Saya balik, saya jumpa Nini. Nini, saya nak demam Nini. Tapi saya tak boleh demam, saya tak demam. Esok saya ceramah Nini. Tapi saya tak larat sangat Nini. Tak apa Ustazah. Lepas tu dia bawa air. Ada halia, ada serai, ada madu. Lepas tu lemon. Saya sakit tekak Nini, saya tak nak ceramah nanti sih. Tak apa. Dia pun main hantar. Masa nak baca, nak minum tu baca doa. Doa yang
Ibnu Abbas. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah padaku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, rizki yang luas. Wa syifaan min kulli da'in, dan kesembuhan daripada segala penyakit. Kita tak tahu ni demam ni penyakit apa? Ke penyakit ain? Kadang tu penyakit ain. Kita tak tahu penyakit apa sebenarnya punca demam. Lepas tu, sebab bahan panas tu saya rasa macam tak nak cakap. Saya minum air pun saya rasa sangat sakit dah petang semalam. Lepas tu ni tolong baca doa, minta sungguh dengan Allah. Lepas tu dapat rehat, lepas tu dapat rasa lega, datang balik. Kan demam macam tu, panas, lega, lepas tu datang balik kan. Tapi saya syukur, saya beli camar 2 jam dan saya boleh datang sini. Sebab apa ibu-ibu? Last sekali, emosi ibu-ibu, bila orang perempuan ni kan emosi. Emosi ni apa? Bersungguh-sungguh, betul tak? Orang perempuan kalau doa sungguh-sungguh tak? Ya Allah. Biasa ke tengok muka suami kita bila doa berkerut? Tak ada, doa dia relax. Ya Allah, abang bersungguhlah sikit doa. Sekarang tak puas hati tengok muka dia doa. Dia kan doa pasal anak SPM ni. Ya Allah, berikanlah SPM. Ya Allah, kita tak puas hati. Kita kan, ya Allah, dengan nada suara berubah, dengan tubuh badan jantung berkelekon, kan, dengan minta sungguh-sungguh. Tapi itu yang Nabi buat. Sahabat kita Nabi bila minta doa dengan Allah, boleh berjam-jam. Nabi bukan makin jatuh, tangan Nabi makin naik sampai nampak putih celah ketiak Nabi. Masa makin tinggi. Kita kalau tu imam baca panjang, makin tinggi ke makin rendah? Tak habis lagi. Oh, panjanglah pula tu imam. Nabi punya kesungguhan masa ni dalam perang apa? Perang yang parit tu. Perang apa panggil? Perang Khandaq. Dah 30 hari. Perang tak habis lagi. Sampai masa Nabi angkat berjam-jam. Sampai sahabat Nabi, isteri Nabi tengok, letih Nabi berdoa, minta dengan Allah. Apa kekuatan emosi dia minta dengan Allah, dia minta sungguh-sungguh. Allah nampak kesungguhan dan berdoa, khusyuk dan yakin 100%. Itu penting. Yakin dengan Allah. Saya sudahi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang bertanya tentangku, inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku pasti memakbulkan permintaan hambaku apabila dia meminta. Allah berjanji akan makbulkan permintaan kita bila kita meminta. Tetapi ada syarat. Syarat adalah ayat seterusnya. Fastajibu li wal yu'minu bi. Ada 2 syarat. Pertama, taatilah segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan yakinlah denganku. Percaya denganku, beriman denganku. Sebab itu kadang-kadang kalau kita rasa kenapa doa kita tak makbul, boleh jadi kita tak yakin dengan Allah. Kita doa, ya Allah, biarlah suami berubah, ya Allah. Nangis-nangis, lepas tu amin. Lepas tu tengok muka suami, tak ada harapan. Contoh, masa berdoa yakin. Sebenarnya keyakinan bukan masa doa, di luar doa. Di luar doa tu, doa anak supaya tak degil. Tapi anak kita diuji anak degil. Lepas tu bila anak kita buat degil masa tu, hai, sampai matilah budak ni. Masa doa, ya Allah, jadilah anakku anak yang baik, ya Allah ni. Masa berdoa yakin sekejap. Tetapi dia real nak tahu yakin atau tidak selepas doa tu. Bagaimana walaupun dia tengah degil, insya-Allah dia akan jadi anak yang baik. Keyakinan itu diteruskan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nescaya Allah kata dia akan diberi petunjuk. Orang macam ni akan diberi petunjuk. Cepat sikit pertolongan Allah akan datang dengan cepat. Alhamdulillah, terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Saya sangat gembira dan bahagia. Allah izinkan saya bersama dengan wanita-wanita yang hebat. Wanita-wanita yang berada di sini. Dan like pun naik 3,400 di TikTok. Campur ni jadi dekat 5,000 lebih lah. Saya mengharapkan apa yang saya kongsikan, tiba-tiba cakap dengan live sekejap yang puan-puan ataupun tuan-tuan dapat sesuatu. Sebab apa? Bila kita berubah, kita buat tindakan yang dapat kita. Yang dapatnya adalah kita, bukan orang lain. Jadi berjuanglah untuk kebahagiaan diri kita, berjuanglah untuk ketenangan diri kita, berjuanglah untuk kejayaan dunia dan akhirat diri kita dan juga ahli keluarga dan orang-orang sekeliling kita, insya-Allah.
Pernah siram pokok? Siram pokok pernah. Pot, guna pot ke guna air? Apa soalan saya? Spray ke apa ke terpulang lah. Kalau ni pokok dalam rumah kan, saya pun ada pokok macam ni dalam rumah. Tapi kalau bekas spray ataupun bekas tuan tu tak ada air, boleh tak kita siram pokok? Tak boleh kan? Kita kan nak beri kasih sayang, nak beri ni, tapi kalau kita kosong, kita tak boleh beri. Sebab tu kita sakit. Tolong sayang diri kita, beri ilmu pada akal, beri hargai diri dengan apa-apa yang kita buat, kita suka. Fizikal kita, bersenam apa semua tu. Lepas tu, biarlah orang kata tengah ada masalah lagi bersenam. Sebenarnya saya masalah lah bersenam. Apa lagi, rohani kita. Sebab bila kita isi baru kita boleh memberi. Dan masa tu kita tak exhausted, kita tak penat dalam memberi. Alhamdulillah. I love you all so much. Cara Ella cara I love you all. I love you to the moon and back. Masya-Allah. I love you to the moon and back. Macam tu. I love you more than that. Okay, alhamdulillah wa ma'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah, terima kasih bagi